المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير. أما بعد. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya dapat sama-sama pada malam ini kita hadir ke rumah Allah untuk salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita duduk sebentar dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam suami dan isteri. Kita merujuk kepada kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesurat apa? Ha? Nampak? Dan suatu cerita. Betul? Baik, ke surat 8 ya. Ke surat 8 di tengah-tengah. Dan suatu cerita, betul ya? Betul ya? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain summa amin. Kata pengarang kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Kelima, sembahyang orang yang penyamun. Keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Kelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Seperti itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membincangkan perkara berkaitan
golongan manusia yang tidak diterima solat dia. Sebelum ni kita baca satu hadis daripada Ibn Hibban dan Al-Baihaqi, kan? Dan telah mengeluarkan oleh Ibn Hibban dan Al-Baihaqi, yakni 3 golongan ataupun 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu. Yang pertama, dalam hadis tersebut, hamba yang lari dari penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Kita qiyah kepada isteri, dia lari daripada rumah, maka sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Habis itu isteri tak payah lari, tolonglah, tak payah lari, duduk rumah. Kena pukul, kena tumbuk, duduk di rumah. Suami kita lari, sembahyang tak terima, menangis maklum, teriak dia, sembahyang 30 tahun tak diterima, kan? Boleh jika ada mudarat. Cara tu ada, dia boleh keluar daripada rumah kalau dia mudarat teruk sangat dan dia tidak, kita panggil apa, dia tidak rasa aman dah dekat rumah tadi, melainkan mudarat saja dalam rumah tu, maka dia boleh keluar dengan satu syarat. Dia keluar tu, dia pergi buat laporan polis apa yang berlaku dalam rumah tu, kenapa dia keluar, supaya dia ada satu alasan yang kuat kenapa dia keluar. Jangan keluar buta tuli, ya, kan? Tapi kalau dia keluar saja tanpa ada sebab musabab yang diharuskan syarak, yang ni yang kata sembahyang dia, amal kebaikan dia tidak diterima. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia, yakni isteri yang dimarahi oleh suami sehingga suaminya kembali redha kepada dia, sehingga suami dia maafkan dia, masuk dia ke sini. Dan yang ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya, yakni orang yang mabuk sehingga dia kembali sedar daripada mabuknya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga-tiga ni, hak yang pertama dulu kita baca ni, kena bertaubat kepada Allah. Kalau melibatkan manusia, dia kena minta maaf dengan manusia, kan? Kalau dia mabuk tadi tu, dia melibatkan dia dengan Allah, maka dia bertaubat nasuha, kemudian dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi ada pun nombor 1 dan nombor 2, dia kena buat dua-dua. Taubat kepada Allah pun kena, dia kena pergi jumpa suami dia tadi, kena pergi minta maaf balik. Kena jumpa penghulu dia tadi, kena minta maaf balik. Sebab dia melibatkan dengan manusia. Syarat yang seterusnya, taubat nasuha, dia kena pergi minta maaf dengan manusia kalau ada kaitan dengan manusia. Baik, itu yang pertama dulu kita bincang, dan kita masih lagi membincangkan lagi golongan-golongan yang tidak diterima solat dia. So, malam ni kita nak bincang lebih banyak lagi golongan-golongan yang tidak diterima solat dia, iaitu 10 golongan, 10 golongan yang sembahyang dia itu tiada menerima Allah Ta'ala. Bukan tidak sah, mungkin solat dia sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena ambil cara jugalah benar ni, sebab kita sembahyang elok dah, segi rukun fi'li, rukun qawli itu dah sah dah, tapi kita pun tak tahu solat kita tu diterima ataupun tidak. Maka dia kena rujuk balik kepada kehidupan kita. Kalau kita ada suami, kena tengok balik, check and balance balik kita dengan suami kita. Kalau kita ada apa nama ni, isteri dan keluarga, kita kena rujuk balik, tengok balik, muhasabah balik antara kita dengan isteri dan juga keluarga kita. Baru kita tengok solat kita sah ataupun solat kita diterima ataupun tidak. Faham tak tuan-tuan? Solat kita sah, tapi terima tu belum tentu. Sebab Allah Ta'ala tengok pula kehidupan kita, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan mak ayah, apa semua. Allah Ta'ala tengok balik semua tu balik. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita bukan semata-mata jaga sembahyang yang wajib ni saja. Kita kena ada juga jaga hubungan dengan manusia yang lain, terutama yang melibatkan ada kewajipan dan tanggungjawab. Kan? Kewajipan dan tanggungjawab. Yang tu kena ambil kira juga, kena ambil perhatian juga. Jadi malam ni kita nak baca 10 golongan 10 jenis manusia yang tidak menerima Allah Ta'ala itu akan solat dia. Penting tuan-tuan sekalian. Solat tak diterima, penat ya kita. Penat ya kita. Sebab amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti adalah solat. Jadi kalau tak diterima solat kita, habis kita. Okey.
Baik. Yang pertama iaitu solat sembahyang ataupun solat yang tiada berjamaah. Lagu mana ni? Lagu mana yang dikatakan sembahyang orang yang tiada berjamaah? Adakah orang sembahyang di rumah seorang-seorang tu yang tidak diterima Allah Ta'ala? Sah solat maghrib tadi tapi tak diterima Allah. Maksud sembahyang yang tiada berjamaah ini ialah dia tidak solat di masjid ataupun surau walaupun dia mendengar laungan azan. Malam ni sasul banyak. Masa akad nikah banyak ni. Khutbah 6 kali. Dia tak larat suara tak ada. Khutbah 6 kali. Tuan faham saja. Start pukul 8:30 pagi akad nikah dah. Dah siap. Ni tak apa, tengah hari kena nasi kambing pula. Hilang letih. Baik, yang pertama sembahyang orang yang tiada berjamaah, yakni sembahyang orang yang tidak solat berjamaah di masjid atau surau walaupun dia mendengar laungan azan. Maksud mendengar laungan azan atau iqamah kata ulama. Walaupun dia mendengar azan, laungan azan dan laungan iqamah, tapi dia tidak mai sembahyang solat berjamaah di masjid atau surau. Yang maksud suara azan atau iqamah inilah suara asli Bilal tanpa menggunakan pembesar suara. Suara asli Bilal tanpa menggunakan pembesar suara. Yang ni lah ni kita duk dengar pembesar suara lah kan. Tapi kalau katakanlah pembesar suara tak ada, contoh elektrik tak ada kan, tapi nak azan jugalah, nak azan juga, kita pun azan lah. Azan duduk kat luar tu azan, buka pintu apa semua ni kita azan, pasal panas kan, buka kita azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak suara Bilal tu rumah yang sebelah surau ni dengar tak? Dengar tak? Dengar tak maklum? Kalau orang maklum hujung sana dengar tak? Tak. Hak ni dekat ni dengar. Hak ni dengar, dia pun dengar suara siapa sembahyang, oh Bilal kita. Oh suara imam kita. Kan? Habis tu dia tak pergi masjid, dia tak pergi surau sembahyang. Yang tu sembahyang di rumah tanpa uzur syar'i. Yang tu yang kata ulama sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kata ulama dia main masjid dah. Dia main masjid. Kan? Lepas tu Tok Bilal pun qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Dia tak ikut jemaah tu. Sedangkan Tok Bilal tu qomat, kalau tak pakai mikrofon pun di dalam masjid lah. Confirm dengar lah. Kalau tak pakai mikrofon pun dengar lah. Kan? Dia solat seorang-seorang. Dia tak mengikut jemaah. Itu. Maksud dia dengar suara asli Tok Bilal tu. Dia dengar suara asli Tok Bilal tu. Dia dengar suara azan Tok Bilal ataupun dia dengar suara iqamah Tok Bilal tanpa Tok Bilal tu menggunakan pembesar suara. Seronok tuan-tuan duduk rumah dekat masjid surau. Tapi ada ujian dia. Kan? Ada ujian dia. Kita hak duduk ujung sana tu, hak lorong 19 18 tu kan dengar. Kan? Tok Bilal azan kat sini kan. Kita duduk dekat Muhtadin Cafe tu dengar. Kalau tak pakai pembesar suara. Dengar tak? Dengar tak dengar? Dengar kan? Tiba-tiba hak bakar sate dengan goreng mi tak main semayang. Mereka dengar tak? Dengar? Mampu tak kita buat sate kat aku. Ni contoh paling dekat. Tak? Contoh paling dekat. Tok Bilal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar tak dengar pembesar suara pun. Tapi hak bakar sate pun dengar, hak yang bancuh ayam dengar, goreng mi kotiau pun dengar. Kan? Lepas tu dia tak main sembahyang ni jemaah. Tu sembahyang kat mana? Dia tak main sembahyang jemaah, dia dengar kita jemaah dia. Tak apa, tak kira habis jemaah dia sembahyang. Tu bahaya. Rumah dekat dengan surau masjid bahaya. Kafe dekat dengan masjid surau bahaya. Tak? Habis duduk kafe bertang walk tak apa kan? Kan? Contoh jangan nak marah orang tadi kafe tak. Tapi nak buat contoh paling dekat. Lagu tu. Jadi duduk dekat ni seronok, tapi kena hati-hati masa ujian yang besar ni kena mai. Adapun kita ni digalakkan orang lelaki jangan duduk jejuh ni kan. Dah masuk waktu azan kita mai, digalakkan orang perempuan pun mai. Jaga adat, jaga aurat dan sebagainya, tak ada masalah, diharuskan. Okey. Baik, faham noh? Faham. Sekali jangan duk pergi buat satu fatwa pula pergi kata
hampa tak main masjid surau, Ustaz Asnul kata mayang hampa tak sah di rumah. Ada dengan syarat dia dengar suara Bilal dengan apa nama ni, azan dengan iqamah, suara asli dia tu lah, suara asli dia tu. Okey, kelas habis. Itu yang pertama, solat yang tiada berjamaah. Yang kedua iaitu sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Sembahyang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ni rukun Islam. Mengeluarkan zakat ni rukun Islam. Tuan-tuan dobit sikit surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103 tu Allah Ta'ala terangkan kenapa yang zakat ini disyariatkan. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, ambillah, Allah beritahu kat Nabi SAW, ambillah sebahagian daripada harta mereka untuk menjadi sedekah. Sedekah dalam kurungan ni zakat. Supaya apa? Ni tujuan zakat tu, supaya dengan yang kau ambil sebahagian daripada harta mereka untuk zakat itu, tutahhiruhum, engkau membersihkan mereka dari dosa. Tu dia tujuan zakat ni, nak bersihkan dosa kita ni. Kita bayar zakat untuk bersihkan dosa kita. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, yakni mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ni kesan dia. Tu tujuan bayar zakat ni. Satu, nak mensucikan harta, nak ampunkan dosa. Yang ketiganya apa dia, tuan-tuan sekalian? Untuk mensucikan kita ni, yakni mensucikan daripada perangai akhlak yang buruk dengan berzakat. Dengan berzakat. Baik. Yang ni suami kena ambil tahu lah. No? Kau tahu zakat fitrah ya? Ya, suami kena ambil tahu. Ya. Kemudian kata Allah, wasalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Nampak orang bayar zakat doa. Khutbah Jumaat lah ni yang Pulau Pinang kan, ada di khutbah kedua lah kalau Tok Imam baca, Tok Khatib baca kan, Tok Khatib mendoakan kepada mereka-mereka yang membayar zakat. Yang membayar zakat. Kita bayar zakat fitrah, ambil doa untuk kita tak? Doa tak? Doa. Ada tak ambil tak doa untuk kita? Allah Ta'ala kata apa? Ambil zakat, lepas tu orang yang bayar zakat, wasalli alaihim. Tuhan kata, wasalli alaihim, doakan untuk mereka. Siapa mereka ni? Orang yang bayar zakat. Kena doa untuk orang bayar zakat. Walaupun orang yang bayar zakat tu dia tak pergi pusat zakat, dia pergi personal. Dia tahu asnaf kan? Dia tahu asnaf fakir miskin tak? Dia pergi kat fakir miskin. Tapi kalau fakir miskin tu faham, tak apalah ngaji. Dia kata ni duit zakat makcik, ni duit zakat saya makcik nah, untuk makcik sekeluarga lah. Dia pun kata alhamdulillah. Doalah sikit untuk dia, wasalli alaihim. Bukan hak bayar zakat tu doa kat fakir miskin, hak fakir miskin tu doa untuk bayar zakat tau. Alhamdulillah, terima kasihlah Hajjah. Semoga Hajjah dan keluarga berbahagia, hendaknya dunia dan akhirat dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Tu adab dia. Kalau katakan dia terlupa, kita ingatkan, kita bagi. Terima kasih Hajjah. Kita duk tunggu dia. Buat doa gitu. Habaq dia. Tuan, doa sikit untuk saya. Minta dia doa. Doa Melayu, tak apa dia doa yang minta. Selalunya orang kata apa? Agar Tuan dimurahkan rezeki. Cukup lah. Wasalli alaihim. Itu. Inna salataka sakanul lahum. Kata Allah, sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketenteraman bagi mereka. Tenang hati kita. Tenang hati kita. Orang doakan untuk kita kan. Walaupun bayar RM7 zakat fitrah pun, Tok Imam, Tok Amil tu doakan untuk kita, tenang hati kita. Tambah-tambah kita keluar zakat hak banyak-banyak ni, dia doakan kita, semoga hajjah dengan haji berbahagia, murahkan rezeki. Tenang hati kita. Kita doa mereka.
Okey? Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini tujuan zakat. Tujuan zakat. Okey? Sebab itu orang yang mereka-mereka yang telah cukup syarat wajib bayar zakat. Cukup syarat wajib bayar zakat, dia kena bayar zakat. Siapa dia? Yang pertama Islam. Tak apa semua makruf lah tu. Yang kedua merdeka, makruf. Ketiga sempurna milik, memang milik dia, memang harta dia. Yang keempat cukup nisab. Nisab sekarang berapa? Minimal 85 gram emas kali dengan harga semasa. Sekarang ni harga semasa dia, saya tanya tadi kat pusat zakat, RM15,885. Itu minimal nisab. cukup nisab dia iaitu minimal 85 gram lah tu. Rujuk dengan pusat zakat ataupun tengok laman web zakat Pulau Pinang. Dan yang kelima cukup haul, setahun qamariah. Okey. Cukup syarat ni wajib bayar zakat. Lepas tu kita sebagai ahli keluarga, ketua keluarga ni, kita kena faham lah jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat harta ni. Sebab orang yang tidak bayar zakat harta ni, dia sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis-jenis zakat harta ni di antaranya zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni khusus orang yang kerja gaji tetap. Orang yang kerja gaji tetap. Kiraan dia macam mana? Kali dengan setahun. Kali dengan setahun dapat jumlah, ada tolak dia lah. Tolak untuk sendiri, tolak untuk family, tolak isteri utama, isteri kedua, tolak untuk anak, ada baki. Baki tu kalaulah lebih daripada RM15,885 kiraan sekarang ni, maka kena bayar zakat 2.5% untuk zakat pendapatan. Kan? Ada gaji tetap? Ya dah? Balik kira. Lepas ada gaji tetap, balik kira. Gaji RM5,000 sebulan kali dengan 12. Lepas tu pula dia tolak-tolak. Ada isteri? Tik. Ada. Isteri kedua? Tak ada. Tu anak berapa orang? 5. Ada potongan ni? Baki. Baki pula, tengok baki RM25,000. Baki RM25,000 wajib bayar zakat. Sebab dah cukup dah nisab dia RM15,885. Kurang daripada RM15,885 tak payah. Jadi siapa kena buat? Kita, ketua keluarga. Pasal apa kena buat? Satu, sebab perintah Allah. Yang kedua, pasal apa nak buat? Tadi tu, ayat Quran tadi 103, ayat surah At-Taubah 103. Sebab nak mensucikan, nak mengampunkan dosa kita, nak membersihkan harta kita, kemudian nak mensucikan kita daripada akhlak-akhlak yang tak elok tu. Ini ketua keluarga kena buat. Ketua keluarga kena buat. Pergi bayar kat zakat pun ambil yang duduk depan tu, doakan kita, Allahu Akbar, tenang hati kita. Ini ada kaitan juga, walaupun benda ni zakat, tapi ada kaitan dalam rumah tangga kita ni. Kena ambil tahu juga. Jangan duk pikat zakat fitrah ya. Kan? Yang kedua zakat simpanan. Ada kita simpan dalam bank tu. Simpan dalam bank tapi tak pakai. Contoh tabung haji. Duk simpan bukan duk ambil pun. Bank lah ni, bank yang duk ada ni, sat lagi simpan seminggu, minggu depan cucuk pula. Online pula, transfer pula. Tu hak duk simpan dalam bank, hak tak pakai tak tahu bila lagi. Kan? Nak pergi haji 10 tahun lagi dia simpan. Cukup haul setahun, wajib bayar zakat. 3, zakat perniagaan. Kan? Meniaga. Hak untung simpan, hak modal keluar. Untung ni balik. Cukup haul setahun, bayar zakat. Zakat KWSP sama juga. Berapa ramai orang keluar KWSP tak bayar zakat. Zakat saham, zakat emas, zakat perak. Zakat pertanian lebih kepada padi. Padi yang ada bendang. Yang dapat pusaka faraid. Tok dia, mak dia dengan ayah dia meninggal, dapat faraid bendang 2 ekar, 2 relung, 3 relung, contoh dia kan. Bagi orang upah jaga, upahkan orang jaga, upahkan orang buat semua tu. Tapi hak kita dah, kita pun ada agak tu. Apa tu kena zakat pertanian tu, ada agak tu. Ada syarat-syarat juga, kena rujuk tak zakat. Kena ambil tahu agak tu, siapa yang ada lah. Zakat pertanian yang duk bela lembu, kambing dan sebagainya. Zakat takaful, siapa yang dah ambil takaful, tengok semua tu. Semua tu ada kaitan. Pasal apa? Pasal kita nak mensucikan dosa kita. Kita nak sucikan harta kita. Yang kedua, kita nak mensucikan diri kita daripada akhlak-akhlak yang tak elok. Maka kena ambil tahu ni. Siapa kena ambil tahu? Dua-dua lah. Mungkin suami dia tak arif, isteri arif. Ataupun kalau suami arif, suami tengok. Atau tengok sama-sama benda macam ni. Bukan sekadar kita nak elak daripada solat kita ni tidak diterima, tapi berkaitan dengan keluarga kita. Berkaitan dengan keluarga kita. Allah Ta'ala akan ampunkan kita, keluarga kita. Allah akan berikan rahmat dalam keluarga kita. Allah akan bentukkan keluarga kita ni dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Allah dah sebut dah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Baik.
Yang ketiga, golongan yang ketiga, iaitu solat orang yang berzina. Solat orang yang berzina. Yang ini juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina ni ada berapa? Zina ni ada berapa? Banyak. Zina mata, zina hati. Zina mata ni mata tengok benda-benda hati elok. Zina hati pun sama juga. Nak bayang-bayang benda-benda hati elok. Zina tangan, zina lisan, zina belum kahwin, zina dah kahwin. Zina yang belum kahwin dengan dah kahwin ni banyak lah. Kan? Zina yang belum kahwin ni dia yang duk keluar anak lak nikah tu, zina sebelum kahwin. Zina sebelum kahwin, mengandung, lepas tu kahwin. Tak, kahwin dengan orang yang kita zina tu, perempuan tu kahwin. Lepas tu sebelum kahwin dah mengandung dah, hasil perbuatan zina. Lepas tu anak tu dah besar, dapat anak perempuan pula, anak dah besar. Boleh tak ayah tu jadi wali? Tak boleh. Walaupun lahir lebih daripada 6 bulan ke 7 bulan ke, yang penting kena tanya. Kena tanya dulu. Saya pernah pengalaman lah, bila pegawai suruh tanya tu, kita pergi tanya. Nak tanya ni, susun ayat tu berpeluh dari. Nak tanya dekat pegawai, kata, Ustaz, pergi tanya tak ni? Ni 6 bulan 2 minggu dah ni. Pergi tanya Ustaz kat dekat ni, dekat pemohon. Kita ada fikir nak tanya kat pemohon, dia kan tahu apa? Kan? Nak tanya dekat suami dia, ayah dia, sat lagi melenting pula. Kan? Tak melenting pula. Yang orang lelaki kan, ego. Yang tanya pula lelaki pula. Pergi. Kita tanya kat mak dia kot. Dapat nombor telefon mak dia. Telefon mak dia. Tanya, Kak, minta maaf no. Kata, saya nak tanya ni Kak. Kak jangan marah, Kak jangan kecil hati no. Anak Kak yang nak kahwin ni, Kak mengandung sebelum nikah ke, Kak mengandung lepas nikah? Diam kawan tu. Ustaz, jangan bagi tahu kat depa semua lah. Pasal apa Kak? Kak mengandung dia ni sebelum nikah. Allah. Tak boleh wali tu, menjadi wali hakim, tetap nak lok nikah. Kan? Melainkan depa kahwin, okey, mengandung setelah kahwin, kemudian anak tu lahir 6 bulan, katakan 6 bulan 3 minggu contoh dia kan. Maka tanya kat perempuan tadi, isteri tadi, Kak anak ni, Kak mengandung dia ni masa sebelum nikah ke lepas nikah? Lepas nikah. Anak ni lahir pramatang. Pegang tu. Tu pun ada juga kes mula-mula mengaku tu anak dia, sungguh mengandung lepas nikah. Lepas 6 tahun telefon balik, Ustaz, anak saya hak nikah 6 tahun lepas tu, anak lak nikah, saya mengandung lepas nikah. Pening kita. Itu kena bawa ke mahkamah, tuan sekalian. Zina dah nikah ni, suami zina dengan bini orang, isteri zina dengan suami orang. Yang lebih teruk, bila zina dengan suami orang, mengandung pula anak tu. Nak tahu atas apa anak tu. Masa buat tak fikir, masa dah lekat nak buat macam mana. Perlu tak Ustaz saya habaq dekat suami saya? Kena habaq. Sekali tak pasal-pasal budak tu perempuan pula, mampu. Takkan suami kau nak jadi wali? Anak tu bukan anak zina dengan orang lain. Ni. Sebab tu berat dosa zina ni, sampai solat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat orang yang makan riba. Riba semua ma'ruf no. Riba ni ialah pertambahan ataupun peningkatan. Okey, yang kelima, riba ni banyak lah. Satu ada riba pinjaman, kita pinjam ada riba, kita hutang ada riba, jual beli pun ada riba. Tu kena ambil perhatian lah. Jadi kita hak suami-suami ni, ketua keluarga ni, bila nak pinjam, tengok juga riba tu ada apa. Nak hutang, tengok ada riba ke tak. Jual beli pun sama juga. Okey. Baik, yang kelima, solat orang yang menyamun.
Solat orang yang penyamun tadi tu, yakni yang menyamun, yakni mengambil harta milik orang lain. Yang maksud penyamun tu apa dia? Mengambil harta milik orang lain dengan tiada hak untuk dimilikinya tanpa pengetahuan pemiliknya. Hukum ni adalah haram. Paling tak sedap kita ambil buah pokok jiran kita. Kan? Oh, itu paling dekat tu. Takkan kita nak pergi curi motor dia. Tak. Yang biasa-biasa lah. Pun kena minta izin daripada dia lah. Baik. Yang ke-6 dan yang ke-8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Solat orang yang makan, minum dan menjual yang haram. Orang yang makan benda yang haram, orang yang minum benda yang haram, dan orang yang menjual benda yang haram. Ni semua solat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh minuman yang haram, khamar lah. Arak lah, dadah dan darah dan juga minuman yang diminum dalam berjana emas. Yang ni kita tak ada lah kot. No. Tak ada lah kot. Kot dalam istana zaman dulu tak tahu lah kot. Dibuat duit banyak sangat, buat pinggan, buat bekas daripada mah minum. Tu kaya sangat tu. Baik. Yang ke 9, hamba yang lari dari tuannya, dia boleh dikiaskan kepada seorang isteri yang lari dari rumahnya. Kita dah bahas dah benda ni pada hadis yang daripada Ibn Hibban tadi tu. Baik. Yang ke-10, ni kita nak bincang. Yang ke-10, solat mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat seorang isteri yang masam mukanya, derhakanya dan bercakap dengan marah di depan suami dia. Nampak tak? Hukum ketiga-tiga perbuatan ni adalah haram, jatuh nusyus, derhaka. Satu, masam muka. Masam muka sebab sakit tak apa maklum. Masam muka sebab sakit, senggugut ni tu dimaafkan. Demam, sakit kepala tak apa. Tapi masam muka sebab benda lain tak boleh. Okey. Kedua, derhaka kepada suami. Yang ketiga, bercakap dengan marah di depan suami. Tu saya dah pesan banyak kali dah. Kita marah macam mana pun dengan suami, kita geram macam mana pun dengan suami, kita nak cakap dengan dia tak boleh cakap dengan nada marah. Boleh tak maklum? Cakap dengan nada, walaupun tengah marah, geram, tapi cakap dengan nada. Belajar dengan isteri Piramli dalam cerita Madu 3. Maklum balik, you tengok balik cerita Madu 3, bini yang pertama Piramli tu, haduk mi mahjong tu. No? Nampak tak? Dia tanya macam mana kat suami dia. Apa nama dia? Piramli berlakon sebagai apa? Ramli ke? Jamil. Tengok isteri dia tanya macam mana. Jamil bang. Jamil yang mana ya bang ya? Nampak? Lembut ya? Kalau kita, Jamil mana? Hang bang. Ampun. Kalau kita lah kan, Jamil mana? Hang bang, abang bang Jamil. Jangan ada bang. Tak ada. Tengok belajar macam mana. Jamil mana ya bang ya? Oh, Jamil itu ya. Jamil itu bukan dah kahwin ke bang? Tengok ayat dah. Macam tu maksud dia. Walaupun kita nak marah, tapi cakap benar elok-elok. Kalau boleh jangan marah. La taghdab falakal jannah. Siapa yang tahan marah, dia akan masuk syurga. Jadi isteri dia kena belajar. Dia kena belajar cara bercakap tu. Melainkan dia memang dilahirkan memang cakap jadi macam nak marah. Memang lahir-lahir orang jenis cakap lagu tu. Tak tahulah, wallahu a'lam ada ke? Ada orang macam tu. Sedangkan orang perempuan dilahirkan dengan lemah lembut. Kan? Wallahu a'lam. Tapi kena ubah. Okey? Jadi mana-mana isteri yang melakukan 3 perkara tadi, dia masam muka, derhaka dan bercakap dengan marah depan suami dia, hukum dia nusyus, derhaka. Nusyus. Baik. Kerana perkara-perkara tersebut ni, masam muka, derhaka, bercakap dengan marah ni boleh menimbulkan kebencian, akan menimbulkan ketidakselesaan suami dan juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping solat isteri tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu akbar. Wala'iyadzubillah. Jadi isteri ni dia banyak kena belajar. Dia kena belajar psikologi ni. Kena belajar macam mana tak memasang muka, kan? Kena manis muka, macam mana tak nak derhaka, macam mana nak bercakap dengan baik dengan suami. Kena susun ayat, tak boleh bercakap mengikut nafsu, tak boleh cakap kepentingan diri kita, cakap sebab sayang dekat suami. Aku tu berat kan. Tapi kena buat lah maklum tu. Sebab pilih kahwin, kan? Sebab kita pilih nak kahwin, maka kita kena buat. Tak boleh bagi alasan. Kalau tak mau buat, tak payah kahwin. Sebab kita pilih kahwin, kita kena buat. Baik. Itu 10 perkara nah, 10 perkara. Baik. Dalam hadis yang lain, dalam ni tak ada nah. Dalam ni tak ada. Saya nak kongsi sikit. Nabi SAW bersabda, sesiapa sahaja seorang isteri bermuka muram atau bermuka masam di depan suaminya, maka ia dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat membuat suasana yang riang gembira kepada suaminya dan memohon keredaan dia. Tu dia. Barang siapa yang bermuka masam, bermuka muram di hadapan suami dia, maka dia berada ketika itu dalam kemurkaan Allah. Allah marah kat dia, Allah murka dekat dia. Okey, dah lah solat dia tak diterima, Allah murka kat dia lagi, sehingga isteri tadi dapat membuat satu suasana yang riang gembira kepada suami dia. Pujuk balik dah, minta ampun balik dan sebagainya, dan memohon keredaan dia, minta maaf balik dekat suami dia. Okey, maka kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, okey, yang ke-10 ni, yang ke-10 ni penting ni, kita nak fokus yang ke-10. Apa tindakan yang perlu dilakukan oleh isteri? Apa perkara yang perlu diubah oleh isteri? Okey, yang pertama, untuk tidak, kita panggil apa tadi? Untuk untuk mengelakkan daripada masam muka, okey, untuk elak daripada derhaka, untuk nak mengelak daripada bercakap dengan marah depan suami, beberapa perkara ini perlu diambil perhatian dan perlu diubah. Yang pertama, sambut suami dengan air muka gembira dengan senyuman. Ini tak ada dalam kitab Mihimah. Okay? Yang pertama yang kena buat apa dia? Isteri kena sambut suami dengan air muka gembira dengan senyuman. Sambut suami, senyum. Boleh buat belum? Ya. Buka emas tu, buka emas. Jangan sambut suami dengan emas, buka emas. Ya? Kedua, tunjukkan wajah semanis mungkin di depan suami. Ni dia. Walaupun tengah geram kan. Tengah geram, kita tahu dah dia ni keluar dengan betina lain. Tak? Siap hang tunggu. Tapi tengok macam mana. Dia balik-balik, kita buka dengan senyuman. Dengan manis mungkin, semanis muka kita, dan baru kita bincang benda tu. Yang ketiga, segera buka pintu bila suami pulang. Persilakan masuk dengan penuh hormat dan kata-kata yang lemah lembut. Allahu Akbar. Nombor 3, siapa ada buat angkat tangan? Maklum. Tak buat dah Ustaz. Buat mula-mula kahwin dah. Minggu kahwin tak buat dah. Buat maklum, buat. Ya. Hak saya cakap ni buat. Tengoklah hasil dia. Nah. Tok Imam noh. Balik isyak ni. Bini mai ni. Mai. Dia ingat tak apa. Ya. Bini Tok Imam buat ni tiap-tiap hari tak mai dah apa. Kan? Balik kerja, dia buka sambut lagu tu, kan? Ya. Bagi bini mai bagi dua-dua mai. Macam. Tapi kalau dua-dua mai, sampai rumah siapa nak buka pintu? Tu lain cerita dah tak? Kan? Takkan tunggu-tunggu kereta isteri pergi buka pintu untuk suami? Ke suami buka pintu kereta untuk isteri? Kau buka sendiri? Buka sendiri mana kau nak? Kereta dah ni dah, kereta aku bayar bulan-bulan. Baik. Ini kalau suami isteri di rumah nak sambut suami. Yang keempat, sambut tangan suami dan cium serta minta maaf. Yang ni apa boleh buat ni?
Kelima, jika ada anak, ajarkanlah anak-anak bersalaman dengan ayah mereka. Contoh, ayah nak pergi kerja, beritahu kan anak pergi salam balik, salam ayah, ayah nak pergi kerja tu, pergi salam ayah. Ajak anak-anak pergi salam ayah. Ya? Dan yang terakhir, jika suami bawa buah tangan, sambut dengan ucapan terima kasih. Oh, itu dia. Kan? Suami lepas isyak beli sate. Walaupun 10 cucuk, sate kambing pula bawa balik. Kan? So isteri dapat sate. Bau daripada luar dah bau dah. Sambut-sambut sate tadi, alhamdulillah bang, terima kasih banyak-banyak. Besok beli lagi. Kan? Contoh dia. Ucapan terima kasih tu sudah cukup bagi suami ni rasa tenang, rasa tenteram. Ini di antara tindakan-tindakan yang perlu diubah untuk mengelak daripada kita ni sebagai seorang isteri ni main masam muka, nak marah kat suami. Buat benda-benda macam ni maklum. Ini tips buat lagu ni. Walaupun dalam keadaan marah ustaz, walaupun nak marah kat suami, buat benda ni, hilang marah. Kan? Sebab isu konflik dalam rumah tangga tak dapat diselesaikan dengan kemarahan. Tak dapat diselesaikan dengan kemarahan. Kalau bawa kemarahan untuk selesaikan konflik dalam rumah tangga, confirm tak selesai. Nanti selesai kolin. Dia takkan selesai. Mesti dalam keadaan tenang, bincang elok-elok. Jadi tip ini untuk membantu isteri. Untuk membantu isteri. Supaya mereka ini, solat mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Boleh malam noh, balik buat lah. Belajar main mengaji tapi balik tak buat, sia-sia ya. Penat ustaz cakap main jajuh lah tu, dah lewat kan. Wallahu ta'ala alam. Habis dekat tu, habis dah cerita pasal golongan yang tidak diterima solatnya. Nanti kita sambung pula cerita pasal golongan yang dilaknat, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan Allah laknat kepada dia, termasuk juga makhluk-makhluk Allah taala pun laknat pada dia juga. Nanti kita baca perbuatan-perbuatan, jenis-jenis perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa suami kami ya Allah, dosa isteri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah pergi meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah petunjuk, Kau berikanlah petunjuk dan hidayah serta taufik-Mu ya Allah kepada pasangan kami ya Allah, kepada isteri, suami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau campakkanlah perasaan kasih dan sayang kepada kami ya Allah, kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, ke dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kebahagiaan kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Kau kumpulkanlah kami semua ya Allah, satu keluarga ya Allah, di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Kau lindungilah kami ya Allah, Kau peliharalah kami ya Allah daripada musuh-Mu ya Allah, syaitan laknatullah ya Allah, daripada mengganggu kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Kau berilah kami kekuatan untuk menjaga salat dan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kau berilah kami kekuatan ya Allah untuk meninggalkan segala larangan dan tegahan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.